Atas alasan itu sebahagian orang mengatakan tin dalam wattini wa zaitun itu menunjukkan Nabi, menunjukkan Buddha. Sungguh pun begitu. Dari segi kod Al-Qurannya tak kena. Sebab apa kita kata tak kena? Sebab kalau disebut Mekah tu Nabi Muhammad, Bukit Sinai itu Nabi Musa, Buah Zaitun itu Nabi Isa. Ketiga-tiga mereka ni Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni ada 5 orang. Selain 3 orang ni dia ada Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Jadi 3 orang Nabi Ulul Azmi, tiba-tiba kita nak gandingkan dengan Buddha seorang. Nampak macam tak kena. Dia mesti ganding dengan Ulul Azmi juga. Nabi Muhammad Ulul Azmi, Nabi Isa Ulul Azmi, Nabi Musa Ulul Azmi, tiba-tiba Buddha, Nabi yang biasa. Tak kena. Dari segi susunan Al-Quran dia nampak macam tak kena. Wallahu a'lam. Kemudian satu hujah lagi kita nak menolak orang yang mengatakan tin itu menunjukkan Gautama Buddha. Dalam ayat ini dia cerita 4 benda. Yang pertama tin, yang kedua zaitun, yang ketiga Bukit Sinai, yang keempat Mekah. Mekah nama tempat, Bukit Sinai nama tempat. Oleh sebab itu kemungkinan besar tin dan zaitun juga nama tempat. Jadi Quran ni dia ada susunan bahasa dia. Yang keempat, yang ketiga dia cerita pasal tempat. Yang pertama, yang kedua pun tentu pasal tempat juga. Dan ini terbukti apabila memang ada sebuah bandar yang bernama Tin dan sebuah bandar yang bernama Zaitun. Oleh itu kita tak boleh kaitkan Tin itu dengan pokok Tin, tempat Gautama Buddha bertapa tu. Dia tak boleh kait. Ya? Jadi hujah ini tertolak. Nabi Zulkifli bukanlah Gautama Buddha. Ada juga orang katakan Gautama Buddha ni dia ramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Tapi itu pun bukan hujah mengatakan dia Nabi Zulkifli. Jadi kita bagilah beberapa hujah hari itu. Kesimpulan akhirnya, setakat maklumat-maklumat yang kita ada belum cukup untuk menyamakan Nabi Zulkifli dengan Gautama Buddha. Setakat ini Nabi Zulkifli bukanlah Gautama Buddha. Gautama Buddha pun bukanlah Nabi Zulkifli. Setakat ini. Seandainya selepas ini datang pula hujah-hujah dan penemuan-penemuan yang terkini, kita akan buat kajian lain. Setakat ini mereka bukan orang yang sama. Seterusnya, benarkah Ibnu Sina minum jus buah dan bukannya minum arak? Imam Ghazali kata Ibnu Sina ni minum arak. Dia suka minum arak. Setengah orang pertahan. Mereka kata Ibnu Sina bukan minum arak, dia minum jus buah. Yang orang tersilap faham tu sebab orang baca dalam bahasa Inggeris buku tulisan Ibnu Sina. Bila diterjemahkan tulisan Ibnu Sina ke dalam bahasa Inggeris, jus buah tu mereka ubah jadi wine. Maksud dia arak. Jadi nampak seolah-olah Ibnu Sina minum arak. Jadi sebenarnya Ibnu Sina tidak minum arak. Itu hujah mereka. Tapi kita kena ingat, Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang sezaman dengan dia, mereka kata Ibnu Sina minum arak bukan berdasarkan buku bahasa Inggeris. Mereka tak baca buku bahasa Inggeris. Ya? Jadi memang betul lah Ibnu Sina dia menghalalkan arak. Kata Ibnu Sina, minum arak ni boleh selagi tak mabuk. Kalau mabuk tak boleh. Sedangkan kalau ikut hukum Islam, minum arak ni mabuk ke tak mabuk ke tak boleh. Ya? Baik, bila kita pertikaikan Ibnu Sina antara isu minum arak dengan isu akidah, manakah yang lebih penting? Yang lebih penting ialah isu akidah. Sebab Ibnu Sina ni dia percaya Tuhan tak tahu semua benda. Sedangkan kalau ikut akidah Islam, Tuhan tahu segala perkara. Mana boleh Tuhan tak tahu sebahagian benda? Tuhan tu kan dia maha mengetahui. Jadi kita lawan Ibnu Sina dari segi akidah. Dari segi persoalan arak ni benda sampingan. Orang duk bertahan kata Ibnu Sina tak minum arak. Yang tu persoalan sampingan. Ini persoalan akidah ni yang penting. Ya? Dari segi akidah, Imam Al-Ghazali mengatakan Ibnu Sina dan Al-Farabi sebagai kafir. Ya? Bolehkah kita buka keaiban orang? Boleh tak kita cerita pasal buruk orang?
Hukum dasar dia tak boleh. Tapi boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Macam Imam Al-Ghazali. Dia buka keburukan Ibn Sina. Dia kata Ibn Sina ni rosak akidah dan minum arak. Adakah salah perbuatan Imam Ghazali ni buka keaiban orang? Jawapannya, kalau kena dengan situasi, boleh buka keaiban orang. Contoh dalam kes Ibn Sina ni, kalau kita tak cerita Ibn Sina ni salah di bahagian ini, orang akan ikut semua ajaran dia. Kan? Bahagian yang salah kita kena beritahu kat orang ramai. Sebab apa? Buku Ibn Sina ni orang baca sampai sekarang. Kalau kita tak buat pengkelasan, yang ni betul, yang ni salah, yang ni tengah-tengah. Kalau kita tak buat pengkelasan macam tu, orang yang baca dia akan pakai semua. Dia percaya semua. Bila percaya semua, termasuklah percaya bahagian akidah, yang tu boleh datangkan kerosakan. Jadi Imam Ghazali, dia buka keburukan Ibn Sina ni atas dasar dia nak selamatkan orang lain. Yang tu tak apa. Sebab perbuatan Ibn Sina ni dia boleh merebak kepada orang lain. Kalau Ibn Sina ni dia buat salah seorang-seorang dia, tak kacau orang lain tak apa. Tapi Ibn Sina dia tulis buku, dan buku dia ni jadi rujukan. Baik di timur, baik di barat. Orang pakai buku dia. Adakah kita menolak semua ilmu Ibn Sina? Sebab dia ni ahli falsafah, kita nak tolak semua ilmu dia ke? Tak. Kita punya cara, apa saja yang salah, kita tolak. Apa saja yang melemahkan umat, kita tolak. Apa saja yang Ibn Sina cerita yang bagus, kita pakai. Apa saja yang menguatkan, yang berkesan, kita pakai. Dengan siapa-siapa pun macam tu juga. Bila kita tak suka satu-satu orang tu, kita tak suka bahagian dia yang tak baik je. Bahagian dia yang baik, kita kata dia baik juga. Dia bahagian ni dia bagus. Macam tu. Ya?